Okay. Sedikit mind setting di awal ni, insyaAllah. Kita go back to the very very basic. So maknanya memang tak ada benda baru lah yang kita akan nyatakan kat sini. Tak ada orang kata baru tahu kan. Memang ini benda-benda yang kita sedia tahu, tapi mungkin yang disebut Ukhti Huda tu kita recharge balik, insya-Allah. So kalau kita reflect balik big picture kehidupan kita bermula di situ. Of course ni bukanlah the ultimate beginning kan. Alam roh semua tu anda tak jumpalah nak cari gambarnya. Tapi kalau kita kata di dunia ni kita bermula kat situ pun kita tak ingat dah alam tu kan. Kemudian kita sekarang dalam penghidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Taala ni, dan one day for sure benda akan berlaku lah. Walaupun anda tak kata itu gambaran yang tepat malaikat maut yang begitu kan, tapi itu yang boleh dijumpa kat Google. Masa kita akan tamat dan kemudian akan ada the judgment day, hari pengadilan, dan kemudiannya akan ada kehidupan yang tidak ada penghujungnya lah kan. Be it jannah ataupun jahannam, na'udzubillah min zalik. Okay, so dan of course the very big question yang bila kita kata, kalau kita frame big question of our life masa kita hidup di dunia ini ialah apakah penghujung yang kita nak, yang kita idamkan dan yang kita nak usahakan. Dan jawapannya insya-Allah obvious. Secara teori tak ada orang yang jawab benda lain lah kan. Memang jawapan yang kita nak tu satu saja. Cumanya implikasi amal tu yang mungkin perlu diperhalusi. Kalau betul kita bercita-cita begitu, kenapa amal kita begini? Itu So kita nak relate dengan amal kita yang spesifik yang kita bincangkan pagi ni, insya-Allah. So sebelum itu, bila kita kata kita mendambakan syurga, kita petik sedikit apa yang kita sepatutnya dapat daripada memahami ayat-ayat berkenaan dengan syurga. Dah sebut sebagai ayat-ayat syurga dalam Al-Quran. So dalam Al-Quran ni banyak, kalau kita, dan Ana ada buat satu daurah khas lah sebenarnya. Ana just, kalau kita daripada cover ke cover, semua tarik keluar semua ayat-ayat syurga, dan kita cuba tengok apa yang kita dapat. Sebab Ana rasa itu satu motivasi yang penting lah pada Ana, especially pada Ana. Kalau kita nak cakap secara umum, manusia ni hipotesis Ana, the main motivational factor yang menarik dia tu kadang-kadang boleh jadi tiga benda yang agak berbeza, walaupun dia ada percentage lah mana-mana satu kan, tapi yang main tu kadang-kadang berbeza. Kalau satu amat tertarik mengejar syurga, Anda rasa Anda terkategori kat situ. Ada yang amat risaukan azab neraka, dan ada yang tak tahu nak kata macam mana, tapi dia macam lebih kepada hamba Allah. Maknanya konsep-konsep macam tu, macam bila Rasul sallallahu alaihi wasallam dia menjawab kan, bila dia tanya oleh isterinya kenapa masih beramal sampai begitu, dia menyebut perkataan bersyukur kan. Macam ayat dia, macam tidakkah aku sepatutnya dia hamba yang bersyukur, macam tu. So itu yang macam agak tinggi lah kalau kita nak kata orang yang memang dia punya main tu purely Allah. Maksudnya nak kata aku nak jadi hamba yang paling bersyukur, hamba yang paling diredai dan sebagainya. So pada Ana dia bukan ada isu betul dan salah, kerana tiga-tiga approach ni Allah guna dalam Al-Quran kan. Ada Allah sort of gula-gulakan dengan syurga, ada yang ditakutkan dengan azab neraka, dan ada yang purely sepatutnya lah kita menyedari siapa Allah tu dan siapa kita berlaku bagaimana. Dan sepatutnya kita terkesan dengan ketiga-tiga. Cumanya kadang-kadang setiap kita ni ada yang paling besar mengesani di antara tiga-tiga tu kan. Mungkin kebetulannya anak amat tertarik, dan daripada dulu sampai sekarang antara benda pushing factor yang amat besar ialah pasal syurga. So sebab tu anda kongsikan begitu. So pagi ni hanya akan petik 1, 2, 3 sahaja contohnya. Sebab kalau tak dia akan jadi daurah 2 jam tu lah. Okay, so satu benda yang kita akan perasan kalau kita betul-betul tadabbur ayat-ayat syurga dalam Quran, iaitu ayatnya normally bukan factual tetapi deskriptif. Faham kalau kita cakap macam tu? Maksudnya dia bukan semata-mata fakta,
Oh, faktanya ialah siapa yang buat macam ni masuk sini. Faktanya siapa yang buat macam ni masuk sini. Tetapi dia yang panjangnya tu deskriptif. Maksudnya sepatutnya kalau kita baca dan tadabbur dan faham, kita terbayang something. Dan bayangan tu lah yang akan jadi trigger point kepada sama ada amat terliur dengan syurga ataupun amat takut dengan neraka. Dan dia bukan hanya fakta tu, tapi dia ceritakan kalau neraka tu mendidihnya apa semua. Maknanya kalau kita terbayang sungguh, kita maknanya by hook by crook, aku tak nak sesaat pun kat situ. Maknanya dia sampai kita conclude untuk diri kita begitu sehingga dia amat takut dosa contohnya. Kalau yang syurga tu pula, ni contoh lah. Macam ayat yang amat famous ialah jannatin tajri min tahtihal anhar. Persoalan anak ialah sejauh mana kita, sebab ayat tu dah jadi agak common kita baca, adakah dia jadi macam hanya di lidah dan kita tak terasa apa, ataupun setiap kali kita baca kita terbayang something yang amat menakjubkan, yang macam ingatkan kembali kita something yang that's our destination, yang kita duk idamkan, yang bila refresh balik kita akan reset balik. Jap, aku buat apa ni kan, itu idaman aku, kenapa aku tak bersungguh dan sebagainya lah. So ini yang dapat ditunjuk hanyalah gambaran duniawi. Nak kata adakah so nak cari apakah yang bertingkat, ada ke gambaran? Kalau antum baca jannat tajri min tahtihal anhar, apa gambarannya kan? Gambaran dia tu pun kalau kita just gambar satu taman dan satu sungai, itu tak bertepatan sangatlah dengan ayat tu kan, sebab dia kata jannat tu taman-taman, multiple taman. Macam nak bayang multiple tu macam mana multiple taman. Lepas tu tajri min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai, multiple sungai pula. So macam mana tu? So of course bayangan yang terbaik yang kita boleh bayangkan pun tak dapat fulfill ayat tu sendiri kan. Dan of course kalau kita dapat fulfill ayat tu pun belum, sebab ayat yang digunakan hanya yang kita boleh faham di dunia ni. Syurga tu beyond that kan. Tapi nak bayangkan ayat tu saja pun dah macam how magnificent it is. So kalau macam siapa yang pernah tengok Avatar ni, bukan nak promote tengok movie, tapi kebetulan kalau siapa pernah tengok benda tu, macam dia ada macam taman tergantung letak air terjun turun. Macam if that is the most beautiful yang you can imagine, mungkin kat situlah you bring your memory, imagination dan sebagainya. Tapi point dia ialah kenapa deskriptif, kenapa diceritakan benda yang membuat kita terbayang, sebab itu yang men-trigger terliur tu. Macam macam kalau just orang kata Langkawi best, Tioman best, dia macam factual sentence yang okay. Tetapi kalau dia tunjuk gambar, dia tunjuk video macam orang snorkeling, air jernih, apa benda semua yang especially yang kita memang ya Allah, bila aku nak boleh pergi. So dia lain macam kita start menabung nak pergi dan sebagainya. So that is the kind of ayat yang sepatutnya kita sentiasa di-remind bila kita baca Quran. Kalau kita tak rasa lagi benda macam tu kita amat rugilah. Kita amat rugi, sebab itu titik mula seorang Muslim. Dia kena bermula kat situ. Bukan nak kata kena, tapi itulah yang menyebabkan seorang tu istiqamah sampai ke sudah. So beberapa ayat yang kita nak petik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ni daripada surah An-Nahl ayat 31 dan 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un kazalika yajzillahul muttaqin. Untuk mereka syurga Aden yang mereka akan memasukinya, yang mengalir padanya beberapa sungai. Mereka beroleh di dalam syurga itu apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah membalas orang-orang yang bertakwa. Okay, so yang di highlight warna biru tu contoh description yang berlaku. Maknanya sungai-sungai tadi kita tergambar. Kemudian lahum fiha ma yasha'un, whatever we desire. Maknanya setiap kita ada benda yang kita desire. So Allah kata mereka dapat apa yang dia nak, dapat lah, whatever it is kan. Macam aku nak apa, mahaligai, ada apa-apalah, what you desire, it will be there. So kalau betul kita desire something tu dan kita membayangkan dia menunggu di sana, pelik kalau kita masih tak terliur lah kan. Begitu. Kemudian allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun.
iaitu mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka bersih suci. Ni satu hal lah. Maksudnya bila kita bayangkan kita desire benda tu, mereka ni bila malaikat tarik nyawa tu, dia keadaan bukan tengah berdosa lah. So kalau macam tu, orang yang tahu dan sedar kita boleh mati bila-bila, kita tak sempat terfikir nak buat dosa je. Sekejap kot, masa ni yang malaikat, jangan-jangan. So dia kan sentiasa sepanjang hidup tak akan stop driver buat dosa. Kemudian sambil malaikat tu berkata kepada mereka, salamun alaikum, salam sejahtera kepada kamu, udkhulul jannah, masuklah dalam syurga, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu telah amalkan, kamu kerjakan. Siapa yang kumpul semua ayat-ayat syurga dalam Quran, kita akan perasan ayat macam ni berulang. Dan mungkin pagi ni kita hanya bawa 1-2, tapi Allah relate ayat-ayat penghormatan masuk syurga tu sentiasa dengan apa, bima kuntum ta'malun, bima kuntum taf'alun, dengan apa yang kamu buat. So bila kita sentiasa ulang ayat macam ni, kita rasa nak berhenti, penat, jenuh pun, jap. Itu yang Allah kata masuk syurga tu kan. Bukan bima kuntum tasma'un fi daurah, gambarnya dengan banyaknya dengar daurah, dengan banyak, bukan dengan ilmu yang banyak, bukan fikrah yang tinggi, bukan berhenti goreng benda, tapi amal kan. So kalau kita perasan, temanya asyik-asyik begitu, Allah ulang balik-balik, itu dia punya tema dia. So kita akan amat concern terhadap amal kita. Tu salah satu bottom line bila kita selalu tadabbur ayat Quran. Ayat Quran pasal syurga, Allah asyik relate dengan amal. Seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi jannatin na'im ala sururin mutaqabilin yutafu alaihim bika'sim min ma'in bayda alazzatil lisyaribin. Kat situ ada skip ayat tu, nak pendekkan. Wa indahum qasiratut tarfi'in ka'annahunna baydum maknun. Dalam syurga-syurga yang penuh melimpah dengan jenis-jenis nikmat. Kemudian contoh-contoh yang Allah bawa. Again, kalau kita faham bahasa Arab dia very descriptive, yang sepatutnya kita terbayang. Mereka duduk berhadapan di atas pelamin yang besar. Maknanya nampak, oh relax. Ni especially kalau kita bayangkan para sahabat yang keadaan mereka susah berdakwah tu. Gambaran ni amat menyenangkan lah. Maksudnya tak apa, berbaloi lah. Kita susah ni berbaloi. Cuba bayang apa yang tengah tunggu tu kan. Mereka relax, tak susah-susah, tak apa, sambil tempat yang relax pun untuk orang-orang besar punya tempat kan. Dia adakan kepada mereka arak, kalau kita kat situ, yang diisi dengan daripada sungai yang mengalir. So ini gambaran, kalau kita faham dia punya apa gambaran ni, bukan maksudnya gambar orang mabuk muntah-muntah tu, tapi maksudnya dia high class punya tempat dan sebagainya. Kalau kat dunia ni itu gambarannya kan, orang serve arak dan kemudiannya sos dia bukan itu, sos dia pula sungai yang mengalir pula kan. So dia nak differentiate kan. Minuman yang putih bersih lagi lazat bagi orang yang minumnya kan. Sedang di sisi mereka pula ada bidadari yang memang full attention kepada mereka kan. Lagi indah luas matanya kan. Tarfi'in. Ini pula description yang wallahu alam, kenapa dia menarik hati, wallahu alam, mungkin lelaki lah kot for the most part kalau qurratu a'yun, ya ke qurratu a'yun, bukan apa word dia yang mata tu kan. So Ana pernah tanya juga kat ikhwah-ikhwah IPT lah biasanya kan, apa yang terbayang mata, sebab bermata macam tu kan. So bahasa orang ni yang dia faham macam bermata anime. Tak tahu pernah tengok anime ke tak. So biasanya mata dia tu besar, berkaca-kaca dan sebagainya. Mungkin itu yang disukai. Seolah-olah mereka, so tu gambaran-gambaran So kenapa ada seolah-olah? Itu nak menambah description lah. Maksudnya keadaan mereka tersusun apa semua tu. So it goes there. Maksudnya bayangan kita pergi kepada satu gambaran yang masih tak nak ke? Masih tak, wouldn't you willing to give it all to get this? Macam tu lah dia punya tu kan. Kemudian kalau kita, sebab ayat ni panjang so nak just petik sikit sebab dia rentetan panjang dan anda terus ambil ke hujung dia. Kalau tengok daripada ayat As-Saffat, daripada 37, 41 hingga 61. So dia start dengan 30 lebih ke atas tu, 40 lebih. Nak just petik sebahagian. Kat hujung tu,
Inna haza lahuwal fawzul azim limisli haza falyamalil amilun. Kan? Ini semua nikmat-nikmat. Panjang lagi, banyak skip tu. Nikmat-nikmat, gambaran nikmat yang bukan calang-calang. Dan inilah pendapatan kemenangan yang besar. And it's beyond what you can ever wish lah sebenarnya. Untuk siapa? Ataupun bila dah tergambar tu, limisli haza falyamalil amilun, kan? Orang yang beramal, orang yang sungguh-sungguh beramal. Macam mana nak dia punya multiplier effect tu, kan? So again, nampak tergambar orang yang memang betul-betul claim dia mengidam syurga tu, dia akan jadi begitu. Dia akan beramal lah, orang yang memang karakter dia beramal. Dia memang kerjanya beramal, kan? Bukan berteori, bukan sembang kopi saja. So adakah kita begitu? So itu salah satu benchmark lah. Kalau kena kata, kalau betul kita sudah terkesan dengan ayat syurga dalam Quran, kita akan jadi begitu. Falyamalil amilun tu, kan? Kita tergolong dengan orang yang orang kenal sebagai orang yang beramal. Boleh faham ke? Kalau kita tengok, kita kenal dia sebagai, contohnya kalau kita kenal dia sebagai orang surau, kenapa? Sebab memang kita tengok setiap hari, every waktu dia ada kat surau, so dia dapat title orang surau, macam itulah. So bila kalau orang kenal sebagai, oh dia tu memang orang yang beramal, orang yang berdakwah, maknanya sebab memang orang tengok-tengok je asyik buat kerja tu. So it become the description of ourselves, kan? So dia bukan dia pernah beramal masa student dulu. Itu masalah, kan? Hopefully kita tak ada yang begitu. So daripada contoh ini, dan kalau ikut yang kupasannya daripada banyak lagi contoh yang lain, ayat-ayat daripada Quran, kita akan dapat gambaran yang jelas, yang amat jelas. Tahu saja tak cukup. Oh, faham. Tak cukup. You must take action. Amal perlu terbukti, kan? So, okay, ini macam iklan lah. Siapa yang nak, of course, tadabbur tu boleh buat sendiri sebenarnya. Tetapi siapa yang just nak dengar ayat-ayat yang dikumpulkan dan sedikit syarahan daripada Ana, boleh tengok video tu, kat top right tu, ayat-ayat syurga dalam Quran. Kalau nak cari kat mana, sama ada cari benda tu ataupun di dalam playlist tu lah. Kalau nak pergi ke channel tersebut, dalam rakaman bahasa Melayu tu, salah satunya video tersebut, ayat-ayat syurga dalam Quran. Yang lain tu just snapshot video-video lain yang baru disampaikan baru-baru ni. Anyway, bila kita nak kata apa, bila kita terkesan dengan tadabbur tadi, contohnya dengan Quran yang kita baca setiap hari sepatutnya, kita akan jadi mengejar untuk beramal. Plus, kalau kita terkejar dengan ganjaran tu, kita akan termotivasi, akan jadi passionate untuk kerja amalan yang ganjarannya bukan calang-calang. Betul tak? Logik tak begitu? Maknanya kalau kita tergambar, kita nak jadi apa, kalau kita cakap dunia lah, nak jadi kaya ke apa, maknanya anything that can reward you multiple times over, kita akan jadi termotivated untuk kerja benda tu. Dan dia jadi pelik kalau kita tak, macam tak apalah, untuk sikit-sikit pun macam dia macam, tapi kan kau nak jadi kaya ataupun so begitu. So kalau kita kerja syurga pun by right dia begitu, kan? So sepatutnya at least, at the very least, setiap Muslim tu ada benda yang semua orang faham dia berganda, orang akan terkejar. Contoh yang agak obvious, Lailatul Qadar contohnya, kan? Kenapa dia terkejar? Sebab ganjaran dia banyak. Kalau macam dengan Lailatul Qadar pun macam indah tak indah, itu memang kena polish betul-betul keimanan dan apa semua dah. Sebab dia pelik kalau iman tu ada, iman tu hidup, dan ganjaran tu di offer, kita tak apalah, kan? Dia tak masuk akal. So maknanya perlu digilap perasaan tu, kan? Keimanan tu. Dan kita nak relate pula dengan kita ni, kan? Maknanya apa lagi selain daripada itu, So ni contoh, ni satu contoh, satu hadis yang dipetik tentang ganjaran yang berkali-kali ganda lah. Kita ambil matan dia saja. Okay, solatun fi masjidi, maknanya solat di masjidku, Masjid An-Nabawi, afdalu min alfi solati fi ma siwa, lebih baik, lebih afdal daripada 1000 kali solat di tempat lain lah, di masjid lain, illal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Kenapa? Sebab masjidil haram ada ganjaran dia tersendiri pula. Wa solatun fil masjidil haram, dan solat di masjidil haram pula afdal min mi'ati alf, kan? 100,000, 100,000 alfi solati fima siwa, daripada tempat lain. Kalau kita dengar macam ni, okey, 100,000
Berapa bulan Sebab kalau kita kata Lailatul Qadar 1000 bulan, betul? Ada kalkulator kat sini. Kalau 100,000 kali 100,000 kali, kalau kita katalah okay, instead of kita duduk kat sini 5 waktu kita pergi masjid, kita duduk dekat dengan Masjid Haram, kita pergi 5 waktu kat sana, darat 100,000 kalau kita kata 100,000, keluar kalkulator sekejap, bahagi kalau kita kata kalau kita kata hari lah tu kan, bagi dengan 30 hari, 3,000 lebih bulan maknanya tu lagi besar daripada Lailatul Qadar kalau kita kata macam tu lah, congak kasar gitu dan kalau kita bagi pada hari, maknanya ganjarannya bukan calang-calang. So kalau orang yang pernah dengar benda-benda ni dan keimanan ni hidup, kita sebenarnya taklah persoalkan kenapa dia amat teruja untuk pergi, especially orang kaya dan berduit dia selalu nak pergi balik kepada buat umrah dan sebagainya, apatah lagi dia pergi bulan Ramadan. So memang dia nak kerja ganda lah kan. Ramadan sendiri berganda, solat di Masjid Haram tu pun berganda, so amat besar gandanya. So kalau kita memang berduit dan kita bercita-cita untuk buat benda tu yang seperti yang dia sebut tadi, by mengetahui hadiah-hadiah sebegini dan ayat syurga dan sebagainya tu, dia tak pelik sepatutnya. Memang orang kejar benda tu, betul tak? Kan macam rugi kalau kita ada mampu untuk buat benda tu dengan tahu ganjaran bukan calang-calang begini. Wah, kan maknanya kalau 100,000 kali ganda tu maknanya beyond our life lah. Kalau kita kata 3,000 tu maknanya 200 tahun kot kan. Maknanya aku pun tak hidup lama tu kan. Itu setiap kali solat kan. So boleh bayang dia punya besarnya tu. Sebab tu orang mengidam. Selain daripada suasana dan sebagainya lah, yang siapa yang pernah pergi buat umrah tu akan tahu suasana dia. Now, kita tahu benda tu. Kalau kita dah tahu benda tu, boleh bayang tak betapa ruginya orang yang ada peluang untuk dapat cantik tadi tu, tapi dia pergi tempat lain. Faham ke soalan tu? Macamnya orang yang memang dah duduk di tanah Arab, berpeluang untuk dapat ganjaran 100,000 kali ganda setiap kali tu, tiba-tiba dia tinggalkan tanah Arab, pergi tempat lain. Tak ke dia amatlah rugi besar, bukan calang-calang kerugian? Betul ke kalau kita cakap tu? Based on apa yang kita dah portraykan ataupun dah present dalam konteks ganjaran-ganjaran yang menanti. Masih follow? Masih ada ni? Kalau kita sebab kita sekarang duduk kat Malaysia, kalau kita nak pergi pun kena belanja sikit, lepas tu duduk kat sana, hotel apa semua tu. So kita memang ada limited, kalau kita kaya pun ada limited fund untuk, so kita tak boleh nak duduk bertahun-tahun kat situ kan. Kita akan duduk lah, kita prioritikan bulan Ramadan kau dapat. Contohlah, sebab tu orang kaya buat macam tu kan. Tapi maknanya kalau orang dah duduk kat sana, lepas tu dia keluar, dia datang ke Malaysia, ya Allah kau serius lah tu 100,000 kau macam tu kan. Tetapi kat situ kita nak cuba faham sekejap. Okay, bukankah para sahabat orang yang paling mengejar syurga lah kita katakan yang paling memahami pula benda-benda ni? Berapa ramai para sahabat yang meninggalnya di situ? Ini fakta yang kita tahu kan. Berapa ramai para sahabat yang meninggal di situ? Dan dia menimbulkan soalan, tak ke mereka ni sedar kerugian besar yang dia orang dapat sebab dia pergi mati kat China, ya Allah ruginya. Kalau sekarang mungkinlah, kalau berduit tu boleh lah naik kapal terbang balik nak semayang waktu apa-apa Ramadan ke apa. Tapi dulu kan bukan jauh. So maknanya kalau dia pergi pun, sebab tu dia meninggal kat luar tu, sebab memang nak patah balik tu pun ambil masa dan sebagainya. So memang dia tak adalah patah balik tu kan. Maknanya memang berhijrah daripada tanah Arab tu. Ramai pula tu kan. So macam mana kita nak faham benda ni? Dia ni tak faham ke? Ya Allah ruginya. Siapa pernah terfikir soalan macam ni? Sebab kita kan bekerja nak ke sana. Kenapa dia orang bekerja keluar pula daripada tanah Arab tu? Ya Allah, apa sahabat ni? tak sedar adik untung ke? Duduk situ kan. Kenapa semua keluar. So that's back a question. Kalau kita yakin dia orang lah yang paling faham dan dia tahu semua ganjaran ni, bukan dia tak pernah dengar hadis ni kan. Tetapi maksudnya ada benda lain yang lagi besar ke? So that's one question. Maknanya, so dia kejar benda yang lagi besar kot? Takkan, maknanya kita tak boleh nak accept dia rela kerugian yang begitu dahsyat kan? Maknanya tak mungkin. Kalau kita pun teringin benda tu, para sahabat lagilah cara dia dengan Rasulullah SAW. Kalau kita baca para sahabat yang
yang masa nak perang Tabuk, yang memang memerlukan belanja yang besar kalau nak ikut perang tu. Para sahabat yang miskin tu bila dia ya Rasulullah bagilah kan kami supaya kami dapat join. Rasulullah kata tak, semua orang kena bawa harta sendiri sebab memang perjalanan ni memerlukan harta yang banyak untuk sampai ke Rom tu. So menangislah yang miskin-miskin menangis sebab tak dapat ikut. Maknanya kita nampak dia orang memang passionate nakkan ganjaran tu, nak bersama dan sebagainya. So bila ada satu benda yang besar macam ni, dia akan mudah-mudah tinggalkan. So Why? Kenapa ramai sahabat tak duduk di tanah Arab tu sampai kesudahan? Semua keluar bertebaran. So ada yang pernah dengar? Ada yang pernah fikir benda ni? Macam how to understand that? So kat situ ada benda-benda yang kalau kita faham Islam tu bagaimana pula, dan kita akan faham, oh okey, so aku kena faham macam dia orang faham jugalah kan. Maknanya tidak menidakkan langsung. Yang tadi tu memang cukup besar, tapi ada yang benda yang lebih besar daripada tu pelik kalau dia orang kejar, kita tak kejar juga kan. Bukankah dia orang tu contoh-contoh yang paling baik untuk diikuti dan sebagainya kan. So kita ambil contoh ayat begini surah Al-Maun. Dan contoh-contoh yang kalau begini ni macam ada surah-surah yang kita, satu memang kita patut dah hadam dah. Kedua, part of kita yang murabi ni pun memang kalau bawa surah Muhib pun dah sampaikan kepada anak surah pun. So kita nak refresh kepada diri kita balik, benda yang kita sendiri dah maklum lah kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Okey. Ana letakkan warna purple dan merah kat situ. Just nak kata yang purple tu satu golongan, yang merah tu orang lain lah. Okey, kalau kita based on ayat ni, kalau kita tadabbur ayat ni atau surah ni. Bila Allah point kepada kita yang baca tu kan, apa pandangan kau kan? Ara'aita, kau tengok macam mana dia orang tu? Yukazibu bidin, mereka yang mendustakan agama. Siapa yang cara dia punya relationship dengan yatim dan miskin dalam keadaan yang tak boleh dia terima, yang tak sepatutnya, walaupun mereka tu solat. Sebab solat dia apa? Yura'un, solat dia tu tunjuk kat orang je. Kerana kalau betul lah macam dia kata solat mereka ni tak sempurna dan sebagainya. Sebab kalau sempurna, kalau solat tu untuk Allah, impossible dia buat macam tu kat anak yatim dan orang miskin kan. Dan dia relate balik wa yamna'una, maknanya orang yang dibinasakan. Kalau kita kata fawailul, celakalah orang yang solat dia tu hanya nak tunjuk kat orang je, dalam dia solat tu dia tak tolong orang yang berhak mendapat pertolongan. So ayat macam ni menggerunkan. Kita cakap tadi ganjaran solat kan, tetapi solat orang Islam yang tidak concern pasal orang yang memerlukan, celakalah dia. Nauzubillah min zalik. Macam macam mana nak faham tu? Dan ini ayat-ayat yang ayat yang Mekah ni, sebab tu kita cover juzuk 30 tu awal, supaya dari Muhib lagi memang dah tertanam akidah macam ni kan, yang sahabat tertanam dari awal. Kita biasanya membesar dengan ayat Madinah kan, ayat fiqah banyak kan. So kita tahu Islam tu secara fiqah, bukan secara akidah yang macam di Mekah tu. Akidah mereka ialah, aku tak boleh terima kalau aku jadi pendusta agama, kalau aku just solat sungguh-sungguh macam mana pun, tapi tak concern pasal orang yang memerlukan, yatim, miskin. Contoh, yang tu benda yang semua orang boleh appreciate, dia memerlukan bantuan. So itulah Islam yang difahami dan diyakini oleh para sahabat dari awal kan. Kita tahu banyak ayat fiqah ni turun di Madinah. Kefarduan solat 5 waktu tu pun, Isra' Mi'raj tu hujung Mekah, dah nak Madinah dah pun. Sebelum tu Islam tu apa? Inilah benda-benda yang difahami dari awal kan. You are the protector of the weak, you are the defender of those who need defending, macam tu lah kan. Kalau kat sini anda tak bawa, tapi antara isu yang famous juga ialah bayi yang ditanam dan sebagainya. So kita bagaimana kan? Adakah kita dah menjiwai benda ni kan? Maksudnya yes, kita mengejar apa solat tadi semua tu, tetapi at the same time, kalau kita hanya solat dalam keadaan kita menidakkan keperluan orang yang perlu dibantu, itulah pendusta agama in that sense. Of course kat sini kalau antum baca biddin macam yaumiddin dan sebagainya, sebab dia ada dua maksud tu, kenapa so itu ada pembezaan bahasa lah. Ad-din tu sendiri biasa kita faham sebagai agama, tapi dia juga difahami sebagai hari pembalasan.
Kenapa? Tu pemikiran bahasa yang panjang. Tapi dia biasanya merangkumi dua-dua sekali. Bila kita faham agama, mustahil kita tak faham hari pembalasan tu. They come together. So orang yang sedar hari pembalasan dan ada syurga neraka tu, impossible lah dia, kalau dia faham Islam, dia tak tolong orang yang perlu dibantu. Kan, yatim dan miskin ni banyak kali disebut. So bila faham benda ni dan kita relate balik dengan tadi, baru kita akan faham kenapa bila para sahabat tahu ada lagi manusia kat luar sana. Dan obviously bila Islam tu bermula ataupun kembali bermula dengan Nabi Muhammad SAW di tanah Arab tu, semua yang lain tu memang dalam keadaan yang perlukan bantuan, tidak sampai hidayah lagi kepada mereka. Impossible kita duduk kat sini walaupun ganjaran solat besar tu, kita lah pendusta agama kalau kita masih kekal begitu dan tak make sure mereka dapat juga hidayah dan cahaya Islam. Itu amat difahami dari awal kan. So begitu. Dan ayat ni juga mirror lah. Dah 10.30 dah. Anak kena laju kan. Ad-Duha, antum pun faham. Allah ungkit kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kat sini kan. Kau dulu yatim, aku yang bantu. Kau dulu tak jumpa jalan, tak jumpa solution. Tahu dah masyarakat Quraisy ni pelik, tak betul kan, tapi tak tahu jalan. Aku yang bagi hidayah lepas tu kan. Kamu dulu amat memerlukan, tak cukup. Aku yang mencukupi kan, mencukupkan. So, bila Allah dah ungkit nikmat yang dibagi, Allah demand kan. Sepatutnya kamu dengan anak yatim yang lain macam mana? Kamu dengan orang-orang yang banyak tanya yang tak tahu hujung pangkal ni macam mana? Kan? So dia ada relation kat situ kan. Dulu kau tak tahu, kau tak tahu, aku yang bagi hidayah tu. So bila kamu tengok orang lain masih tak tahu, jangan pergi herdik dia, jangan pergi marah dia. Kau dulu pun tak tahu, aku yang bagi hidayah ni kan. So cara kita bersyukur, kita kena make sure kita sampaikan supaya orang lain pun dapat hidayah yang sama. Sama juga kan. So kita kena faham kat sini, nikmat yang kita sedia dapat, Allah akan ungkit dan Allah akan demand benda yang sama kita kongsi dengan orang lain. Based on surah ni. So apa nikmat yang kita ada? Bila kita tengok orang kurang, kita tak bantu ke? Kita tak share ke? Kat situ Allah beri soal. Bos duniawi dan juga kalau nak dipanjangkan, sebab kita tahu dunia ni sementara dan akhirat tu kekal. Bagaimana kita melihat dan menanggapi yatim dan miskin agama lah. Kan? Ya Allah, miskin agama tu kan. Solat pun tak tahu wajib apa semua tu. Biarkan saja ke? Allah dah bagi hidayah kepada kita sehingga kita appreciate benda tu. Dan kita taklah miskin sangat agama ni. Bila kita tengok orang yang miskin agama, tak rasa nak tolong ke? Tak ke itu satu pendustaan agama? Sama juga yatim kan. Alhamdulillah kita ada murabi, kita ada orang ajar agama, memahami Islam ni. Kita tengok orang tak ada murabi, kenapa tak jadi murabi? Kenapa tak nak jadi murabi dia? Kenapa tak nak kongsi dan semuanya? So itu benda-benda yang kalau difahami dari awal. Sebab tu para sahabat tu dia tak perlu ada tajuk khas daurah pasal dakwah, daurah pasal jadi murabi, sebab dia datang dengan Islam tu sendiri. You faham Islam, itu natural you akan nak jadi benda tu. Termotivated dan terpassionate tu jadi sebab dia datang dengan Islam tu sendiri, based on kefahaman ayat-ayat begini. Kita ni jadi pelik, macam dah Islam kena pula bincang dari awal, kenapa nak kena dakwah, dia macam how does that make sense? Kalau kita faham Islam, benda tu datang naturally kan. Macam you cannot accept, you do not share with others. Itu sendiri pendustaan agama. So how can you kata you claim Islam tapi mendustakan agama? It doesn't make sense kan? So itu benda-benda kefahaman basic yang sepatutnya kalau kita yang bawa usaha muhib, itu memang maksud ni semua surah-surah yang kita cover masa muhib kan, dia kena settle masa tu kan. Sebab tu dia jadi pelik kalau ada mu'ayyid yang tak bersemangat dakwah ni. Macam kan dia dah cover surah-surah An-Nas sampai Ad-Duha, itu cukup untuk menyebabkan seorang tu berubah hidup dia jadi passionate pasal dakwah. Kalau kita sendiri dia cover surah ni tapi tak passionate juga, please cover balik lah sebab itu kesan direct dia. Seterusnya, ni kerjasana petik-petik. Kalau kita baca ayat yang macam ni pun apatah lagi lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. So dakwah, apa status dia. Seterusnya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ni pun satu pembincangan besar juga. Kalau kita yakin dengan ayat ni, dan rahmatan lil alamin. Sebab tu dia lil alamin tu. Sahabat dulu kata bukan lil semenanjung Arab kan. Sebab tu dia berlumba-lumba serata dunia. Lagi, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ni pun famous. Anda just highlight kawan merah tu ialah ukhrijat lin-nas. Kalau kita tak keluar untuk manusia, kita duduk dengan kita je sama muslim saja, dan kita tak memenuhilah karakter khaira ummah tu kan. Sebab memang Allah cakap kamulah pembaik umat yang
Dia keluarkan untuk manusia. Maksudnya karakter kita memang keluar mencari manusia tu. Sebab kita untuk mereka. Linnas kan. Bahasa yang Allah guna tu pun, kita untuk mereka. I'm to serve you. You belum dapat hidayah, jom aku cuba. Dan sebagainya. So, mana? Oh, kat sana tak ada sampai lagi kan. Sebab tu sahabat bertebaran. So, ini semua kefahaman basic yang menyebabkan sahabat jadi gitu, dan sepatutnya kita pun jadi gitu sebab kita baca Quran yang sama. So, sepatutnya passion for dakwah ni dia datang embedded lah kalau kita dah cover An-Nas sampai Ad-Duha, insya-Allah. Pada keyakinan Ana, passion for dakwah tu embedded lah, insya-Allah, dalam diri kita, membara dah. Cuma tinggal lepas tu how. So, nak buat apa ni? Nak buat macam mana? Kita masuk kepada technical sikit ni dia masuk kepada macam mana nak jadi ni kan. Kalau kita tengok dakwah di Malaysia, apa pandangan tu kalau nak tanya, susah ke senang kalau nak dakwah ke Malaysia ni? Ada respon? Macam susahnya ke? Malaysia ni senang je sepatutnya. Ke macam mana? Soalan tu yang susah. Okey, kalau nak frame begini dalam demografi Malaysia ni, masyarakat Malaysia ni, berapa persen Muslim, berapa persen non-Muslim? Roughly. Ke pun tak tahu juga. Muslim tu lebih sikit daripada separuh kan. Tapi kalau kita nak congak mudahnya, okeylah, kita katalah half-half walaupun kalau kita statistik dia lebih daripada separuh lah. Walaupun ada orang nak kata tu sebab masuk Bumiputera, Sabah Sarawak. Okey, tak apalah. Kita nak mudahkan cerita, roughly separuh-separuh. Bila separuh-separuh, senang ke susah? Theoretically, based on that data. By right, sepatutnya kita, senang lah macam tu. Ratio dia 1 to 1. So, setiap kita ni, dakwah kepada seorang je, settle satu Malaysia. Betul ke statement macam tu? Okey, kita Muslim dengan non-Muslim separuh-separuh Okey, tak apa-apa. So mudahnya kan. Okey, seorang cari seorang, fokus kat seorang, satu Malaysia settle. Ke tak macam tu? Siapa pernah fikir macam tu? Bukan ke sepatutnya macam tu? Kenapa tak macam tu? Kan, antara yang menyebabkan dia jadi susah sebab ratio dia tak sama. Ratio yang berdakwah dengan ratio yang non-Muslim yang perlu didakwah itu tak sama kan. So, mana Muslim yang lain ni kat mana? Sebab ratio population tu sama. Roughly 50-50. Tapi yang nak buat kerja tu dengan yang perlu dikerjakan, ratio dia amat tak sama kan. So, yang lain buat apa? Ramainya yang tidur. Faham kalau kita analogikan tidur ni? Maknanya Muslim yang katalah dia pergi solat di masjid setiap 5 kali sehari pun apa semua tu, tapi dia tak berdakwah. Itu maksud definisi tidur lah. Maknanya ni Muslim-Muslim baik ni, yang soleh apa semua tu, tapi dia tak bersama-sama make sure dakwah tu sampai kepada orang lain. Ramainya yang begitu, ramai yang tidur. Sebab tu ratio je jadi amat tak balance So jadi orang yang nak buat kerja tu jadi macam dia kena tanggung percentage ataupun ratio yang amat tak munasabah. Lagi satu yang masalah ni, kalau kita tengok yang bawah belah kanan tu ada tunjuk tu kenapa? Sebab ada juga orang Islam yang jadi fitnah tu lah. Inilah orang Islam yang buat masalah ni. So bila kita kata yang pendakwah tu kata jomlah Islam ni baik apa. Cuba tengok tu. Aku tengok berita semalam yang buat yang sumbang mahram lah apa ni, semua tu pakai kopiah tu kan. Itu satu hal lagi lah kat Malaysia ni kan. Bila masuk berita, bila buang masalah, pergi mahkamah syariah ke apa, masuk tu lah nak pakai kopiah kan. So orang kata, pakai kopiah macam ni perangai kan. So tu satu fitnah juga di Malaysia. Now, dalam realiti ni yang kita kata ni memang susah lah kan. So apakah strategi bila kita kalau kita berhenti kat situ, something wrong. Kalau kita kata sebab tu susah, maknanya you tak tertiga nak syurga sangat lah kot. Sebab kalau you tertiga nak tadi, macam the conclusion ialah aku nak juga. So macam mana? So dia akan bincang apa nak buat. What's the strategy? Kalau kita punya pembincangan habis kat macam susah nampaknya, then maksudnya kita tak termotivasi sangat lah in the beginning. So that's one muhasabah untuk diri kita juga. Tapi kalau kita amat termotivasi, bila susah pun kita akan okay, apa strategi nak bagi jadi. Dan nak dipendekkan cerita sebab dah hampir masa dah pun. Senang cerita, step strategik kalau kita kata dalam realiti begitu ialah orang yang berdakwah ni, orang yang dah bangun ni,
First dia kena kejutkan orang yang tidur untuk bangun bersama supaya ratio dia pun bertambahan. And then kena settlekan juga orang yang bermasalah tu supaya tak ada lagi fitnah. And then settlekan semuanya supaya semuanya Islam. Kalau kita gambaran secara simplified apa step-step strategiknya. Usrah kat mana? Ialah biasanya usrah ni ialah mengejutkan orang yang tidur untuk bangun bersama. To put it simply lah. So kalau kita dah faham, oh macam tu usrah dalam konteks keseluruhan, akan ada beberapa implikasi. Satu, kita tak akan puas hati kalau anak usrah kita tu jadi baik, soleh, seorang-seorang dan tak berdakwah. It is unacceptable. Sebab apa? Sebab ini gambaran dia, macam selagi dia tidur, dia tu masalah. Kalau kita faham begitulah dalam konteks kita nak menyelesaikan semua orang ni kan. Selagi seorang tu soleh seorang-seorang dia, tak bersama-sama untuk berdakwah, dia tu part of the problem. Sebab itulah usrah tu menimbulkan kefahaman Islam yang syumul apa semua tu, supaya dia bangun bersama. Kalau kita sendiri part orang yang masih tidur tu, sepatutnya taklah dah jadi murabi kan. Tapi kalau realitinya begitu, tidak passionate untuk berdakwah dan bersama berdakwah sebenarnya, we are still part of the problem. So itu yang kena difahami lah. Dan usrah tu difahami dalam konteks itu. Kita menyelesaikan isu tu. Dan kedua, kita akan nampak ialah dia step yang amat awal daripada banyak step lain lepas tu. Kita tak sempat lagi tackle orang yang fitnah tu. Kita buat usrah ni balik-balik orang yang sedia baik, betul tak? Yang memang soleh dan nak jadi soleh. So kalau kita memang target untuk benda tu seolahnya selamanya, macam tak apalah usrah ni macam tu je, then something wrong dengan kefahaman kita. Kita kan nak settlekan semua. So kita ada urgency yang amat urgent pasal usrah ni membangunkan orang yang tidur ni. Kita akan cari tempoh yang paling optimum untuk dia berkembang. So sebab tu datang isu tas'id tu apa semua tu, sebab kita takkan accept dan kita takkan puas hati kalau dia berpotensi untuk boleh settle dalam masa setahun, kita buat sampai 3-4 tahun. Bukan sebab apa, sebab kita bila nak sampai yang lain-lain tu kan, mereka akan sentiasa boleh blame kita kerana buat kerja yang lambat dan sebagainya lah. Okay, itu gambaran kita dah relate dengan position kita sebagai murabi, especially usrah muhib dan muayyid kat mana. So kita akan faham kat situ. So kerja kita besar untuk menyebabkan dia bangun dan passionate untuk bangun tu, dan kemudian mengejutkan orang lain. So kalau kita punya anak buah semua mandul dan tak jadi begitu, kita akan tension lah sepatutnya. Bukan tension negatif ya, maksudnya kita akan okay, macam nak resolve, macam nak solve, because this is unacceptable. Kalau usrah tu bertahun-tahun tak ke mana, that's purely not acceptable. So kat mana kunci dia? Dia tak faham ke? Iman dia masalah ke apa? So kita nak cuba resolve. Kerja ni berbaloi ke tak? So ni nak towards the end lah kot. Mungkin akan terlajak sikit ni kot. Berbaloi ke? Sebab ni more kepada why are we doing this? Because kita akan tengok bila kita pergi more detail, kerja dia berat lah. Okay, ini antara benda-benda yang just nak dipetik. Kalau kita tahu 10 sahabat yang dijamin syurga, satu persoalan yang boleh kita tanya ialah, berapa ramai daripada nama-nama ni yang Abu Bakar ada sumbangan direct kepada mereka akhirnya bertemu dengan Rasulullah dan beriman? Kita akan tengok at least half of nama-nama ni Abu Bakar ada sumbangan direct kepada keislaman mereka. Now, kalau kita faham macam tu, once kita tahu fakta tu je, siapa yang terus termotivasi, aku pun nak macam tu. Aku nak di tangan aku ni ahli-ahli syurga tu yang terbina. Yang kenapa dia orang dijamin syurga tu, sebab apa yang mereka sumbangkan kepada Islam lah. So kita pun terbayang benda sama kan. Aku nak bina orang yang memang sumbangan dia kepada Islam tu amat signifikan. Lagi ramai macam tu, lagi tu lah. Maknanya lumayan lah. Maknanya kalau kita bayangkan Abu Bakar, dia sendiri tu pun sumbangan daripada Islam tu bukan calang-calang. Tetapi juga di bawah tangan dia tu pula lahir orang yang bukan calang-calang juga. So dia punya reward tu, ya Allah, Masya Allah kan. So amat lumayan lah kan? Amat lumayan. Tu yang pertama. So sepatutnya kita tertrigger untuk membina orang-orang yang bukan calang-calang di bawah tangan kita, insya-Allah. Kedua, kalau kita panjangkan lagi ceritanya, dia dah bina orang lah tu, orang tu pula bina orang dan sebagainya. Sebab sekarang ni kan kalau kita cakap pasal income ni, antara benda yang banyak dibincangkan adalah passive income. Sebab yalah, maknanya macam kita buat something yang akhirnya effort kita terhadap benda tu dah jadi minimum, ataupun zero, dia dah running dia sendiri, tapi pulangan dia kepada kita tu sentiasa banyak kan. So kalau kita bina orang ni, selagi dia berantai, tak ke duk masuk kan, tak ke wah best tu kan, sampai puluhan tahun, ratusan tahun pula kan. Apatah lagi kalau daripada Abu Bakar sampai kita tu rantaian dia masih bersambung kan.
So kalau you faham benda-benda ni dalam Islam, logik tak masih ada orang yang tak nak jadi murabi? Tu satu persoalan yang Ana still struggle untuk apa untuk faham. Especially ikhwah. Ana bukan nak cakap pasal orang awam. Orang awam yang tak nampak yang keimanan dia masih perlu dibantu, kefahaman Islam yang tak syumul tu memang okey lah kenapa dia jadi gitu kan. Tapi bila ada ikhwah dalam sistem yang tak passionate nak jadi murabi, even menolak untuk jadi murabi, Ana struggle untuk faham, dia faham Islam ni macam mana Ana tersoal, Ana taklah sebut macam tu sebab macam kasar sangat kan. Tetapi it's weird. Pada Ana it's weird. Macam itu lubuk yang paling lumayan yang ada. And yet you tak nak. Macam so what's happening here kan? So that's the thing yang Ana rasa kalau kita membina, sebab tu dia jadi satu benda yang weird. Kalau kita membina muhib untuk faham Islam, tetapi dia tak passionate untuk membina orang, kita ajar dia faham Islam apa so that's the thing. Maksudnya apa Islam yang kita ajar kat dia tu kan? Sebab daripada just surah-surah makiyah, surah basic tu semua dia akan conclude ke situ kan. So dia faham apa sebenarnya? So there's something wrong here. Kalau cara kita mentarbiyah menyebabkan dia orang tak ternampak benda-benda yang obvious begitu, yang menjadikan passion dan sebagainya. Okay. Dan Ana masih cakap pasal passion sebab daripada passion untuk translate kepada amal di alam nyata tu akan ada the next cabaran lah, which is how to overcome the challenges apa semua tu. Yang kat situ kadang-kadang orang jadi macam mula-mula nak syurga kemudian jadi tak apalah kan. So itu satu hal juga. Tetapi kalau passion di awal tu pun tak ada, susah nak expect dia akan beramal di medan lah consistently. Okay, now what? Okay, so untuk kita khulasahkan benda ni, sebab Ana sudah terlajak masa pun, mohon sedikit ni. So untuk kita apa so Ana rasa first kita sendiri perlu become very passionate for your vision, your path and journey. Bila kita cakap pasal usrah, tarbiyah, that's the path. Jadi tapi dia punya hujung vision dia apa tu kena clear juga. Maknanya se-clear mana you nak syurga tu, dan se-clear mana macam mana you nampak rantaian daripada apa yang you buat, maknanya level passion yang akan terzahir akan terhasil daripada clarity tu. Faham Kalau kita kabur benda tu, dia jadi tak pelik lah kita tak nampak kenapa buat apa jadi murabi dengan banyak kerja lah, kena datang LM pula lagi tu, ya Allah kan. So tu satu hal. Tu belum lagi nak cerita orang yang macam ya akhi, hantar ni cuti-cuti ni pula hantar suruh Ana datang LM. Ana dah jadi murabi pun hantar patut bersyukur tau. Tak ada orang lain nak. Kalau kita berhadapan macam tu kan, sebab kalau orang jadi tarbiyah tu kadang-kadang berhadapan macam orang yang sepatutnya dia macam ni awak patut bersyukur saya relakan diri saya jadi murabi tau. Sebab tak ada orang nak jadi murabi dalam kawasan ni. Aku rela tu. So aku buat usrah okey lah. Kau nak suruh aku datang LM lagi pula laporan lagi, tingkatkan dia lagi apa ni. So kalau begitu, sebab tu kita akan sebut lepas ni first kita sendiri, kita sebagai murabi kena very passionate. Now antara kejelasan kenapa daripada passionate nak syurga tu kepada passionate menjadi mentarbiyah ni, tu satu lagi tajuk lah, tarbiyah benarkah penting tu. Boleh tengok video tu siapa yang tak pernah dengar. Ana assume ramai dah pernah dengar. Supaya kita nampak tarbiyah tu datang mana yang kita nampak dia amat-amat besar dan penting, dan kenapa nature dia begitu. Tu satu hal lah. Okay, kedua datang share your passion maknanya kita share passion kita. Sebab tu nak share ni kita kena ada dulu. Kalau kita pun tak passionate, dia tak boleh nak share ke orang. Kita dah passionate, kita share passion tu kepada orang Ni macam ayat-ayat yang simple lah, share passion, okay. Tetapi signifikan dia besar. Kita banyak bukan share passion, kita share kerja. Tu banyak. Kita ada banyak kerja ni. Sebab tu nak minta tolong hantar. Tu share kerja. Bila share kerja ni dia berat lah. Dia macam dan tu kalau satu lagi ialah share beban. Siapa pernah rasa kita ni banyak di share beban? Contohnya apa? Okey, ni KPI yang berlambak, so kita nak share dengan semua orang lah. Tu share beban namanya, share beban. Now, bukan nak kata so jangan KPI ke apa. Tak, benda tu is pendetailan yang diperlukan dalam aspek management, yang kita akan dapat terima kalau kita passionate dengan benda tu. Kita nampak semua benda ni, dan KPI tu just untuk kita kadang-kadang aku terlepas pandang, aku lupa nak tengok aspek ni dan sebagainya. Okey, baguslah. Tetapi kalau passion tu tak ada in the first place, yang kita share beban dan kerja, jangan pelik orang makin futur, makin kecundang dan sebagainya, sebab it is not sustainable. That is not
a sustainable model. Dalam kerja, kita boleh, sebab kadang-kadang kita terlupa tahu benda ni. Kebanyakan kita yang profesional, kita kerja adalah KPI, semua kita turun. So, kita assume dalam dakwah ni boleh buat benda sama. The big difference is, dalam kerja tu, apa yang mengikat setiap kita tu adalah gaji tu. So, kita menyampahkan dengan KPI tu, kita perlu penghidupan kita perlu gaji, so kita akan comply. Dalam dakwah ni, dia tak ada benda tu. Dia macam, kau turunkan KPI kau lambat-lambat macam ni. Aku dah tolong sikit tu pun kau tak bersyukur ke. Dia akan menimbulkan benda yang lain. So, kita jangan terkejut. Benda yang kita turunkan KPI ni menyebabkan orang makin kering dan makin kecundang. Sebab tu dia kena share passion dia dulu. Once orang tu passion, insyaAllah benda yang tu dia akan nampak di mana letak duduknya dan dia akan synergize dan apa semualah. So, itu datang dulu. The whole kita teori kita dah faham dah. Apa ayat Mekah yang turun? It create benda ni. Sebelum turun technical, sebelum turun syariat yang kena tegakkan di atas muka bumi dan bentuk negara dan bentuk hukum jinayat, hukum ekonomi apa semua tu datang kemudian, sebab kita dah passionate untuk bagi dia jadi. Dan kita akan pulun mati-mati untuk buat benda tu sebab kita passionate. Para sahabat begitu. Kita pun kena jadi gitulah. Ni kalau kita semua kita boleh rasa tau. Kita boleh rasa. Kalau kita duduk LM ni sebab online kita tak nampak lah. Tapi kalau kita duduk berkumpul kita boleh rasa the level of passion group ni ada. Dalam LM contohnya, kalau mood dia memang mati lah. Mood dia macam where's the passion? Macam kering kontang dan semua macam datang tu dengan muka stres. Kita kena fikir kot sama-sama macam mana nak revamp supaya yang datang tu semua very passionate nak bagi jadi dan kemeriahan dia tu lain macam. Setengah kita pernah tengok benda tu masa kita awal ikut dakwah. Dia macam bila kumpul macam macam mana ada potensi baru itulah apa. So semua orang very passionate untuk bagi benda tu jadi. Setiap orang akan ambil tahu anak buah kau macam ni, aku ni kan okey, boleh bantu tak boleh bantu dan sebagainya. That is the manifestation of passion tu ada. Kalau tak macam entah okey Usrah boleh insya-Allah. Okey tak ada apa-apa, tak ada okey je semua. Itu menggambarkan level passion yang hampir matilah. Tapi alhamdulillah dia masih ada kat situ, dia datang juga kan. So that's not what we want to see. So kat situ yang kita kena mula dengan kita tu. Sebab tu murabi tu kena how to trigger our passion back supaya kita ni dalam usrah pun bila kita berkodoya. Siapa yang ada pengalaman macam ni? Panjang pula nak sambung ni. Jangan nak tutup dengan pengalaman Siapa ada pengalaman macam ni? Anak usrah yang minta usrah tu panjang. Siapa pernah? Macam ada yang pernah ke? Macam okey, boleh tambah lagi start, boleh kita habis lewat sejam tak hari ni? Siapa pernah macam tu? Macam kenapa pula jadi begitu kan? So Ana dulu pengalaman yang banyak jadi gitu tu. Dia bukan sebab tambah pengisian tau, bukan jom kita bincang lagi bahan. Tak, biasanya sebab kodoya. Boleh tak sebab anak usrah nak bincang kat ni. Takkan dia je. So semua orang berlumba nak bincang pasal anak usrah, macam mana nak berkembangkan dia orang dan sebagainya. Kalau anak pengalaman di France tu dia minta macam ni. Dia kata, boleh tak pengisian pukul 12 dah habis sebab kita biasa start usrah pukul 9. So dia kata, boleh tak pengisian pukul 12 by hook by crook kena dah habis sebab kita nak kodoya. So bila kodoya pula asyik-asyik habis pukul 3 pagi kan. Dia dah mengadu. Dia kata, kita orang sekolah kelas esok kan, so ganggu ni kan. Boleh tak usrah kita jadi 2 kali seminggu, 3 jam bahan, 3 jam kodoya. Siapa yang pernah dapat usrah macam tu memang best lah. Sebab dia orang yang nak, semua passionate kan. Semua macam ada vision kepada anak usrah, nak kongsi dengan orang lain, nak bincang dan sebagainya. Dan tak ada orang yang macam rasa macam ya Allah tensionnya kena datang usrah. So that's where you can see the passion triggers many things lepas tu. So kalau this kalau benda tu tak ada di kalangan murabi pun sendiri, kalau usrah kita pun mati, ini bukan nak salahkan usrah, kita lah kena menghidupkan usrah tu kan. Kadang-kadang tak semua orang ada benda tu. So itu, kita kena ada passion dan kita kena share the passion. Dia berbeza kita bukan share kerja kan. Ada kerja nak bagi sikit. Tak, kita bagi dia passionate. Sampai dia membuat-buat kan. Macam even touchmate pun sepatutnya begitu tak? Betul tak? Siapa pernah kebetulan Ana pernah habis usrah, Ana makan dengan seorang budak ni. Tapi kat tempat dia lah, dekat hostel dia. Kalau tu ada kawan dia datang. Dia nampak lah Ana buat usrah kat surau. Abang, kenapa abang? Lepas tu dia tanya satu soalan yang quite interesting. Kenapa abang bersungguh buat benda-benda macam ni? Silap lah dia tanya macam tu kan. Kenapa saya bersungguh? Dah jadi satu daurah SH kat situ.
Habis je lepas sejam tu, oh bang, saya pun nak ikut boleh tak? So, kita kena share why we are passionate. Supaya hopefully dia melimpah kepada dia dan dia become passionate. Kalau kita pun, Ana pun sebenarnya tak tahulah jemaah ni kenapa suruh Ana buat kerja banyak ni. So, dia pun lepas tu dia jadi gitulah. Dia, sebab janganlah pelik dia pun rasa macam tension bila dapat tugasan. Sebab kita pun berkongsi tension tu kan. So, avoid that. Kalau kita rasa mencabar, wah mencabar kerja ni kan. Realize that a smooth sea never made a skilled sailor. Kita nak jadi orang yang mat-mat skillful. So, kalau kita tak berhadapan dengan cabaran, macam mana kita nak jadi skillful untuk create the best impact Now, bila antum tengok seseorang anak tak tahu apa pandangan orang terhadap Ana, especially sekarang. Ana assume some orang akan nampak macam dia tu apa sebab biasa dia tengok Ana kat daurah saja. Orang yang kenal Ana personally lama especially memang biasanya terkejut bila Ana tengok Ana bagi daurah sebab dia tak match karakter Ana. Karakter seorang yang kita kata amat introvert kera sumbang Kalau orang kenal Ana daripada lahir sampai universiti, memang kenal Ana sebagai kera sumbang yang susah diubah. Tapi bila dia tengok tiba-tiba, kau boleh bercakap pula kat daurah ni kan. So, kenapa? So, dia ada kat situ isu, satu passion tu lah. Satu lagi ialah a whole lot of challenges yang di overcome untuk kita jadi agak okey nak bercakap lah. Contoh So, setengah orang yang dia tengok end result saja, dia kan assume orang tu memang macam tu, which is biasanya tidak So, perjalanan yang kita kena rela menjalani cabaran tu yang menyebabkan kita overcome dan becomes better skill in whatever juzuk itu Dalam apa-apa juzuk pun begitu. Antum kena rasa amat-amat beruntung. Sebab Ana bila cerita macam ni, Ana memang antara orang yang amat beruntung lah sebenarnya. Kerana dapat mas'ul dan murabbi dan muwajih yang willing to get out of their way untuk bentuk Ana. Ana bagi satu contoh Ada seorang mas'ul Ana tu, dia tahu Ana buat usrah malam tu. Ni Ana terfikir lepas tu Masa tu Ana tak terbayang apa-apa lah. Malam tu Ana usrah dekat Shah Alam, rumah Pakcik Ramlan masa tu. Dia ada flat dekat dengan Intek tu. Kita biasa ajak budak-budak Intek tu pergi lepak kat situ, usrah kat situ So tiba-tiba, Din, hantar kat sini malam ni. Ana kebetulan ada ni. Boleh tak Ana lepak ajak kat situ, nak rehat jap. Ana masa tu innocent kan. Boleh. So dia lepak je lah. Dia main handphone dia kat ujung tu. Ana bawa usrah Habis je usrah tu baru datang. Din, hantar bawa usrah macam tu macam mana tu? Hantar cover tafsir macam ni? Rupanya satu-satu dia apa nak kata dia muhasabah lah, ataupun dia nak kata apa ni macam penaziran secara Ana tak tahu dia nak menazir Ana duduk kat situ So satu-satu pap. Now, benda tu bila kita biasanya kita tak suka benda tu. Kita dinilai dan kita dibetulkan. Kita biasanya amat reluctant dan amat mengelak benda tu berlaku, betul tak? Tetapi from Ana punya betul, alhamdulillah nakit-nakit yang atau mas'ul yang amat kreatif tinggi tu, bila dia buat macam tu, Ana terlatih untuk rasa benda tu amat best. Sebab lepas tu Ana sendiri yang improve. Lepas tu dia jadi macam kita jadi amat open kepada any kind of feedback macam tu. Kalau kita jumpa orang berpengalaman, duduk kat situ, tengok Ana macam ni, lepas tu bagi feedback Ana. Kita rasa amat best benda tu. Sebab kita yang paling benefit, kita improvement kita akan menjadi mencanak naik sebab kita sentiasa dapat direct improvement punya input Now, Ana sekarang memang amat tidak sempat lah sebenarnya untuk offer diri untuk turun ziarah semua usrah dan sebagainya sebagai kalau tarbiyah kawasan ataupun PM Tetapi Ana perasan bila Ana offer pun semua orang akan tak apa lagi, tak payahlah. Siapa kat sini kalau ada orang offer, boleh tak Ana just lepak kat usrah hantar? Tengok je hantar buat apa, atau Ana bagi feedback. Siapa yang akan terus ke? Okay, insyaAllah. Ana memang harap lama dah orang tengok Ana betulkan Ana ni. Ke macam kita akan seboleh mungkin supaya tak ada orang nampak macam ni kita buat usrah. So kat situ yang bila kita cakap kalau mindset kita betul, kita amat suka benda tu. Anak usrah Ana selalu didemand dengan benda ni kan. Anda tak sampai ni anak usrah Ana dulu kat Gombak ni lain sikit. Bagi dulu kat maknanya kalau Ana tak tu pun dia selalu call kan. Aki. Minggu weekend ni Ana kena bagi daurah. Boleh tak Ana hantar check? Bila Ana tersilap cakap, okey boleh. Habislah dia suruh check masa tu 2 jam Ana duduk dengar. Kena bagi feedback. Kita okey Ana akan cerita macam ni. Okey tak?
Oh, tapi yang tahu kena better yang tahu. So, dia tanya feedback macam tu sampai 2 jam. Okey, insyaAllah anda ada prepare. So, uh, carilah orang yang berpengalaman yang sanggup dan ada time untuk bantu kita begitu. Dan itu satu benda yang dan siapa yang rasa macam dia dalam keadaan anda tak berapa tahu dan sebagainya. Anda kongsi satu cerita lah, titik antara titik mula anda. Masa anda bawa intake, anda cerita tadi anda bawa intake, first batch anda bawa anda bawa satu grup. Tiba-tiba dalam masa tu meeting, masa tu gym IPT tu masa zaman gym. Tiba-tiba ada seorang pakcik ni cakap, dia jaga tadbir kawasan tu lah. So dia tanya kat anda, hantar jaga intake kan? Boleh tak cak satu isu ni? Kata apa dia? Ada seorang student intake tu, ayah dia kat kawasan mana-mana, dia cakap lah, negeri mana-mana, beritahu dia, anak dia kat intake, ada permohonan. Ya, permohonan apa? Dia minta, boleh tak tukar nakib? Itu apa masalah dia? Dia cerita lah, nakib dia hamba, tak reti, apa semua-semua kan. So anak kata, okay, anak akan, itulah, boleh beritahu tak detail dia? Siapa dia, supaya anak boleh siasat lah. Lepas tu dia bagilah sebut nama ikhwah tu. Bila anak dengar nama ikhwah tu, rupanya anak usrana. Dalam hati tu macam, siapa boleh bayang perasaan tu? Bila dengar anak usrah report kat ayah dia ikhwah jugalah. Ya Allah, nakib dia hamba, tak reti, bosan gila, menyampah dengan usrah tu dan sebagainya kan. Pergolakan dalam hati tu memang Allah saja yang tahulah. Tapi of course, depan tu macam kontrol kan. Okay, insyaAllah anak akan siasat lah siapa nakib dia. Kita terpaksa lah, masa tu anak berpura-pura macam tu lah kan. Takkan nak mengaku kat situ kan, depan-depan meeting tu kan. Tetapi itu satu benda mungkin Allah nak trigger kepada anak. Itu satu titik tolak yang besar juga untuk diri anak, di muhasabah sebegitu rupa supaya anak re-evaluate balik. Rupanya anak usrah anak tengah sengsara rupanya. Walaupun dia sangguplah datang usrah tiap-tiap minggu, tapi dalam hati dia menyimpan perasaan sebegitu rupa. So kadang-kadang kita shock sendiri dan kita asalkan jalan je, asalkan cukup 40 kali setahun je, tapi anak usrah tu merana kan. So kadang-kadang kita kalau tak dapat feedback macam tu, kita tak berubah. So we have to be willing to, anak kebetulan Allah takdirkan begitu, ada murabi yang ada macam tu, anak dapat benefit yang banyak situ. Tapi kalau kita janganlah tunggu benda tu datang, minta benda tu, minta. Okey, anak-anak usrah ni Google Form yang tak perlu tulis nama, bagi feedback jujur dan sebagainya kalau kita boleh buat macam tu kan. Itu contoh-contoh. Dan siapa yang seberat, memang kerjanya kita takkan rasa ringan lah. Tetapi anak akan tutup dengan benda ni. Dan juga surah yang disebut awal tadi, yang akan kata disebut. Satu, anak rasa isu kita ni, kita terfokus nampak benda ni. Tahu ke benda ni apa ni? Ni halangan kan, hurdle. Kalau lari berhalangan tu dia benda ni. Kita terfokus benda ni, ya Allah, susah kan. Sedangkan kita awal tadi, kita sebagai seorang Muslim, kita sepatutnya nampak apa? Yang paling jelas dalam kepala kita ialah di belakang tu. Ni kalau cerita dunia lah, cerita dunia duit berlonggok. Kalau orang yang nampak duit berlonggok tu, dia kadang-kadang tak perasan pun hurdle tu, betul tak? Dia kan duit, lepas tu dia terlanggar hurdle tu, apa benda ni? Dia tolak je. Apa benda? Boleh bayang situasi tu. Maknanya sebab dia ternampak sangat duit tu. Isu kita dah tengok hurdle ni. Ya Allah, besar hurdle ni. Maknanya tak jelas lah apa duit tu. Sebab kalau nampak duit tu berlonggok, dia hurdle tu jadi kecil. Hurdle tu jadi langkah je lah tu, apa-apa sajalah kan. Sebab dia nampak duit tu. So kita, the vision must be clear. So kalau kita nampak mata kita, kalau dunia mata duitan, kalau kita ni apa, mata syurgaan ke apa, kalau kita nampak syurga tu so clear, all the hurdle ni dia jadi macam just technicalities, macam nak overcome je. Dia tak jadi macam seolahnya penyebab untuk kita berhenti ataupun kita rasa apa-apa lah. Ada ke siapa yang macam nak masuk syurga semua nak kan, tapi susah lah, ada ni syaitan kacau, tak apalah, tak jadilah. Adakah orang macam tu? Dia sepatutnya tak akan jadi begitu. Maknanya nak syurga lah. Yang ni dia just tinggal technicalities how to overcome. Tanya orang berpengalaman, whatever, try, error dan sebagainya. So kita tutup dengan surah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Siapa yang dah pernah dengar anda share surah ni? Adakah anda perlu ulang, ataupun kalau just sebut je surah ni, antum dah faham apa yang nak ditekankan kat sini? Sebab rasa surah ni, kalau dalam rentetan surah An-Nas sampai Ad-Duha, sebab Ad-Duha tu dia pair dengan Alam Nashrah. Dia dua surah
Allah banyak mengungkit. Semua alam tu bukan ke tu mengungkit lah tu. So dia start dengan duha, Allah ungkit alam yajid ka yatiman. Dan kalau kita baca surah tu dan sambung lepas tu dia Allah masih mengungkit lagi. Alam nasyrah. So dua surah tu pair yang menarik lah. So dia sampai kat situ dia climax tau. Pada An-Nas lah, kalau antum baca daripada An-Nas sampai Al-Duha tu, kita dah dapat kefahaman Islam yang asal tu. Sampai kat situ climax di mana macam memang inilah aku nak hidup macam ni lah kan. So itu yang anda dapat. Dan masa anda first dapat surah ni memberi impact kepada anda. Of course surah ni ada macam-macam nama Asyar, Insyirah, Alam Nasyrah, apa benda lah. So anda pun sebab masa tu kebetulan anda dapat anak perempuan, so apa yang sesuai anda pun ambil lah Insyirah, nama dia, supaya dia sentiasa remind di dana detik anda first tertrigger dengan surah ni, dan anda harap sampai mati anda tertrigger dengan surah ni lah. Perlu dikupas ke? Faham dah apa conclusion surah ni? Conclusion besar untuk diri kita. So anda dah terlajak masa ni, dah 10 minit ni, anda tak nak boleh refresh? Tak ambil masa. Yang lain anda okey je untuk refresh. Kita ni banyak benda yang nak kongsi ni, membuat passion dia macam tak habis cerita kalau ni kan. Tapi takut juga orang semua dah berbuih mulut, dah tak boleh masuk kan. Okey, surah ni jap. Kenapa MC juga yang menyahut ni? Yang lain okey ke? Ke ana file benda-benda yang menambah apa ya? Okey, alam nasyrah laka sadrak. Allah ungkit apa kat sini? Allah kata, bukankah aku telah syarahkan, kalau kita ambil word tu, bagi kamu dada kamu. Faham? Siapa yang biasa berdoa benda ni? Siapa yang biasa berdoa minta benda yang Allah bagi kepada Nabi ni sallallahu alaihi wasallam? Ada ke? Ada yang nak aku? Oh, saya memang selalu minta doa tu. Doa sebelum belajar apa? Rabbi syrahli sadri. Kita minta benda kan? Ya Allah, syarahkan, lapangkan dadaku. Nah, doa tu kita ambil dari mana? Doa tu Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri dan seterusnya. Surah Taha. Episod apa? Cerita apa? Siapa yang baca doa tu first and foremost dalam surah tu? Nabi Musa. Kenapa dia baca? Apa yang men-trigger Nabi Musa untuk baca doa tu? Izhab ila Fir'aun innahu tagha kan. Pergi dakwah sikit kat Fir'aun tu. Dia dah melampau. Tu pun satu kupas yang menarik kalau nak tengok kan. Macam kalau kita tengok orang melampau, kita kena pergi dakwah lah, bukan kutuk-kutuk kan. Anyway, izhab ila Fir'aun. So terus dia minta doa. So kalau antum faham doa tu kerana itu, dia doa dakwah, dia doa da'i. Dia first and foremost doa da'i. Sebab tu kalau kita tengok bit dia, Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku, wa yassir amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani kan, supaya kita punya lisan tu lancar untuk berdakwah dan sebagainya. Kenapa? Okey, tadi ada kata doa sebelum belajar. Kenapa kita doa ni jadi doa belajar? Pernah terfikir tak? So doa ni asalnya doa dakwah. Jawapan yang paling logik ialah kan Nabi Musa tu kenapa? Sebab dia jumpa Fir'aun kan. So sebab kita tengok cikgu kita macam Fir'aun kot tak ada, itu lawak. Anyway, sebab adalah bit-bit dalam tu yang mungkin terkait lah, macam kita faham sesuai juga untuk belajar. Allah alam. But anyway, doa tu asalnya, sebab tu kalau kita tengok sampai hujung tu, kalau kita sambung dalam surah Taha tu, dia minta juga Harun dan sebagainya, pembantu-pembantu dakwah. Memang primarily dakwah. Anyway, nak relate dengan sikit sini, just nak establish, kita faham kat situ Allah ungkit apa yang Allah bagi, lapang dada tu ialah itulah kemampuan pertama yang sepatutnya kita minta untuk berdakwah, lapang dada. Dan Allah kata, aku dah bagi pun kau benda tu. Sebab tu Nabi tak sesak dada bila pak saudara pun tohmah apa kan. Kalau kita faham kita, pak saudara kita duduk tohmah tiap-tiap hari, sesak nafas kot kan, dan sebagainya lah. Dan begitu apa yang Nabi hadapi tiap-tiap hari. Tapi itu first. Nabi Musa pun minta benda tu kan. Nak jumpa Fir'aun kot, sempit kot, tahu dia ni siapa kan, tapi minta lapang dada Dan kalau kita baca, anda tak panjangkan, wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na tiga ayat pertama tu, ni beban apa? Sebab Allah cerita pasal beban beratnya. Kalau kita faham konteks tu, yang beban yang Nabi hadapi ialah beban dakwah. So kalau kita faham macam tu, kita akan faham, surah ni cerita pasal beban dakwah, burden dakwah. Bila nak buat dakwah tu berat dia macam mana.
Dan Allah dah cakap, Allah dah garanti kepada Nabi, bukankah aku dah ringankan beban ni untuk kamu, sebab tu kamu mampu pikul. Kemudian Allah kata apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kebiasaannya kita biasa guna ayat ni, dengan kesusahan tu ada kemudahan. Fine. Itu untuk orang awam, okay, no problem. Tapi kalau untuk orang yang baca tafsir ke tengok ni, biasanya kita akan pergi deeper lah, kan? Sebab kita kata dari segi bahasa, terjemahan tu taklah accurate sangat, sebab dia kesusahan tu usr, kemudahan tu yusr. Tapi Allah tak cakap lah dengan usr ada yusr. Allah cakap dengan al-usr ada yusron. So macam mana, apa kesan dia kena maksud, kan? So bila ada alif lam, kenapa bila kata-kata, kalau kita nak mudah cerita je, tak nak jadi panjang, the hardship, maknanya sesungguhnya dengan kesusahan itulah kamu akan dapat kesenangan yang bukan calang-calang. Kalau nak simplify macam tu, antum faham tak? Siapa faham? Kesusahan apa? Bila Allah kata dengan kesusahan itulah kamu akan diberikan kesenangan yang bukan calang-calang. Siapa faham? Within the context of surah. Sebab kita dah establish surah tu apa? Surah tu cerita konteksnya Nabi ditugaskan dalam dakwah, dan beban dakwah tu Nabi pikul. Dan memang terasa beban. Dan first Allah ungkit, aku dah ringankan sebab tu kamu mampu pikul. Kedua, Allah kata dengan kesusahan itulah kamu akan dapat kesenangan tu. So kalau antum faham within that context, konteks surah tu sendiri, kalau kita tak ambil ayat tu keluar, kita ambil biar ayat tu dalam surah tu, maksudnya that is the challenge yang seorang tu perlu hadapi untuk dapat kesenangan syurga yang bukan calang-calang. Tu satu lagi isu tafsir ayat ni lah. Dua ayat ni berulang. So satu penegasan. Bagus. Okey. Kedua, dalam dua ayat berulang, kesusahan itu juga. Kesenangan tu dia tak ada dia tak ada kesenangan yang sama ke? So ada yang kata berganda, ada yang kata syurga akhirat, dunia akhirat dan sebagainya. So mana-mana antum baca tu, of course yang paling mengesani ana macam ganjaran yang bukan calang-calang di syurga tu lah yang nak kejar tu, kan. So bila kita kata, Allah kata, kamu rasa susah susah ni lah yang aku nak bagi syurga yang bukan calang-calang tu. Dia punya level of motivation dia jadi lain. Maksudnya setiap kali yang kita susah, kita rasa, ya Allah berat ni, apa pasal dakwah ni berat sangat ni, kan? Apa pasal nak surah aku macam ni, kan? Macam Fir'aun ke apa benda. Inna ma'al usri yusra. Inilah cabarannya yang kamu kena hadapi kalau kamu nak syurga yang kamu kata ngidam tadi tu, kan. Dan dia akan terus perspektif kita jadi lain. Kita tak rasa macam itu cabaran yang menyebabkan kita kecundang, tapi itulah cabaran yang kita akan hadapi dan menempuh menjayakan apa yang kita nak, insya-Allah, sehingga bertemu syurga. So sebab tu anda kata dia climax. Kalau kita baca, kita cover untuk Muhib daripada An-Nas sampai Ad-Duha, by the time that one tu dia nak jadi muayyid tu memang menggelupu nak berdakwah dan passionate dia tu sepatutnya dah bukan calang-calang, dan dia kata inilah aku yang nak hidup untuk ni, kan. Sebab Allah janji itulah cabaran dia. Kalau aku nak syurga, kan, bukan cabaran lain, bukan kesusahan lain, kesusahan dakwah. So wallahu alam, ana harap benda ni juga menjadi motivasi untuk kita, sebab Jannatul Firdaus is worth fighting for. Dia bukan calang-calang, dia amat berbaloi dan amat maknanya tak rugilah kita, maknanya macam nak bahasa Melayu worth fighting for ni. Faham kot It is worth fighting for. Regardless of the challenge, regardless of hardness, itulah dia. Wallahu alam. Mohon maaf sangat-sangat atas keterlanjuran masa. Nak kembalikan kepada MC, insya-Allah.